Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk kali ini. Ustazah akan menerangkan mata pelajaran tafsir darjah 4. Ini adalah tajuk yang terakhir bagi bahagian tafsir. Dalam tafsir ni ada 5 tajuk, dan kemudian dalam buku tafsir Al-Quran dan Hadis itu, pelajaran yang ke-6 tu kita akan masuk bab hadis. Okey, ini mata pelajaran yang terakhir dalam tafsir, iaitu yang bertajuk memohon keampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Okey. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Okey, apakah ayat dia? Okey, Ustazah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Artinya apa? Mereka berdua, iaitu Adam dan isterinya Hawa, merayu, "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya jadilah kami daripada kalangan orang yang rugi." Ayat ni menceritakan tentang apa? Tentang kisah Nabi Adam dan isterinya yang telah berbuat dosa. Okey, kita tengok kepada tafsiran ayat. Okey. Murid-murid semua boleh rujuk muka surat 22 dan 23. Okey. Apa tafsiran daripada ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-23 ini? Yang pertamanya, Allah mengingatkan manusia agar tidak tertipu dengan pujukan dan bisikan syaitan, sebagaimana Nabi Adam dan isterinya pernah tertipu. Pernah tertipu apa ni? Kisahnya akan ada sekejap lagi. Okey, kalau kita tahu syaitan ni sifat dia adalah sangat licik. Dia sangat licik dan dia sangat halus pekerjaannya dalam menyesatkan manusia, dalam merosakkan manusia. Dan kita sebagai seorang manusia tak boleh nampak syaitan tu macam mana, tapi syaitan tu boleh nampak kita ni bagaimana. Okey, yang keduanya, orang yang tidak beriman menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Okey, kita sebagai seorang Islam, kita ada garis panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak boleh buat kita tak boleh buat perkara yang mungkar. Kita kena buat perkara yang amar ma'ruf, perkara yang disuruh oleh Allah. Salah satu sifat syaitan ialah menyuruh manusia melakukan perkara keji serta ingkar dengan perintah Allah atau ajaran Islam. Okey, ini salah satu sifat syaitan yang sangat iri hati kepada manusia. Okey, seterusnya. Okey, ini kisah dia. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam dan Hawa? Semasa Nabi Adam dan Hawa berada di syurga, Iblis iri hati dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Puncanya, Iblis ni sangat iri hati. Dia sangat dengki dengan Nabi Adam dan Hawa. Sebab apa? Mereka dibenarkan menikmati keseluruhan makanan dan minuman di syurga, kecuali buah di sepohon pokok yang bernama Al-Khuldi. Pokok Al-Khuldi, macam nama kelas kita kan, 4 Darul Khuldi. Okey. Okey, mereka ni Allah dah bagi kebebasan hidup di dalam syurga. Nak buat apa je tak kisah. Boleh buat apa sahaja. Kecuali tak boleh hampir kepada satu pokok ni yang dinamakan sebagai pokok Al-Khuldi.
Seterusnya, Iblis berusaha untuk menyesatkan mereka berdua dan memastikan mereka berdua derhaka kepada Allah dan dikeluarkan daripada syurga. Nampak tak usaha syaitan, usaha Iblis ni untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa supaya mereka keluar daripada syurga. Seterusnya, apa yang berlaku? Iblis memberi jaminan jika mereka memakan buah tersebut, mereka akan kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Ini adalah salah satu pedaya. Pedaya daripada Iblis dan syaitan kepada Nabi Adam dan Hawa. Dan seterusnya, apa yang berlaku? Allah murka dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga. Daripada duduk bersenang lenang dekat dalam syurga, bila melanggar arahan daripada Allah, maka Allah keluarkan mereka daripada syurga. Seterusnya, Nabi Adam dan isterinya Hawa menyedari kesalahan mereka kerana menuruti ajakan syaitan dan meninggalkan perintah Allah. Mereka segera bertaubat dan menyesali perbuatan mereka. Nabi Adam dan Hawa ni dia sedar dia dah buat salah. Dia ikut cakap syaitan, cakap Iblis. Akhirnya mereka menyesal dan segera bertaubat. Itu adalah sifat manusia yang sangat mulia. Bila kita buat satu kesalahan, kita dah sedar kita perlu bertaubat kepada Allah. Seterusnya, dengan segala rendah hati mereka khusyuk berdoa dengan membaca. Mereka ni, Nabi Adam dan Hawa ni mengamalkan doa ini dalam surah Al-A'raf ni. Surah yang kita tafsirkan ni, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak kali mereka berdoa kepada Allah meminta keampunan dan akhirnya doa tersebut benar-benar keluar dari lubuk hati mereka dengan penuh kesedaran disertai dengan keikhlasan, maka Allah memperkenankan doa, mengampuni dosa dan melimpahkan rahmat kepada mereka. Kalau kita betul-betul kita buat salah, kemudian kita betul-betul ikhlas nak bertaubat, insya-Allah Allah tu Maha penerima taubat segala dosa, apa dosa yang kita telah lakukan. Yang penting menyesal, sedar dan bertaubat. Perlu bertaubat. Akhirnya Allah mengampunkan dosa Nabi Adam dan Hawa dan Allah limpahkan rahmat kepada mereka. Okey, seterusnya erti perkataan. Okey, erti perkataan ni awak kena hafal. Okey, yang pertama, qala. Mereka berdua merayu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Zalamna, kami telah menganiaya. Anfusana, diri kami sendiri. Wa in, dan kalau. Lam taghfir lana, tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Lanakunanna, nescaya jadilah kami minal khasirin, daripada orang yang rugi. Okey, kalau kita amalkan doa ni setiap kali lepas solat, insya-Allah moga-moga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan menerima taubat kita sebagai seorang manusia yang sentiasa melakukan kesalahan. Okey, seterusnya yang terakhir, pengajaran daripada ayat ini, surah Al-A'raf, ayat yang ke-23. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita hendaklah menjauhi segala dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Okey, ini Ustazah dah tekankan dekat dalam kelas. Kita sebagai seorang Muslim, jangan sesekali berani untuk melakukan satu kesalahan yang Allah larang. Kena jauhkan.
Walaupun dosa sekecil-kecil dosa, tak dengar cakap mak pun berdosa tau. Kita perlu jauhkan daripada segala perbuatan yang boleh mengundang kepada dosa. Okey, yang seterusnya nombor 2. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hendaklah dia segera meminta keampunan Allah. Dah buat dosa, tahu buat dosa, teruslah minta ampun kepada Allah. Allah amat mencintai mereka yang segera bertaubat apabila melakukan kesalahan. Okey, awak dah tahu kesalahan awak segera bertaubat. Allah sangat suka hamba-hambanya yang bertaubat dan berdoa sepanjang hari. Maksudnya, jangan sesekali tinggal untuk bertaubat apabila melakukan kesalahan. Dan seterusnya, kita hendaklah sentiasa berharap untuk masuk ke syurga Allah yang kekal abadi. Okey, semua manusia sebagai seorang Islam, kita nak masuk syurga. Jadinya, kalau nak masuk syurga, syurga tu nilaian dia mahal. Nak tak nak, dekat dunia ni, nak masuk syurga ni susah. Kita buat kebaikan je, kita boleh masuk syurga. Tapi, oleh kerana bisikan syaitan, itu yang menyebabkan kita susah untuk berbuat kebaikan. Jadinya, hendaklah kita tanamkan dalam diri, okey, aku nak masuk syurga. Aku nak masuk syurga, jadinya kena apa? Kena tanamkan dalam diri, kena buat, kena apa? Tahu amalan yang kita nak buat untuk kita masuk ke syurga. Dan yang terakhir, kita perlu jauhi azab neraka yang penuh kesengsaraan dengan meninggalkan segala perbuatan jahat dan dosa. Senang kata, kesimpulan daripada pengejaran ayat yang Ustazah boleh buat ni, kita amalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Buat apa yang disuruh oleh Allah. Nahi mungkar, mencegah segala kemungkaran yang Allah tegah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadinya kalau kita amalkan amar ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah kita amalkan dalam diri dan kita ajak sesama masyarakat kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah tak akan ada perbuatan dosa di atas muka bumi ini, insya-Allah. Okey, cukup sekadar itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.